Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah Ustaz akan mengenalkan diri Ustaz dulu. Nama Ustaz Aqlili bin Nuruddin. Ustaz akan mengajar subjek sirah bagi pelajar tahun 5. Pelajaran 1. Perkembangan agama Islam. Zaman Jahiliyah. Pada peringkat awal dakwah Rasulullah SAW ditentang, dimaki, dihina dan diancam. Walaupun sebelum ini kaumnya menggelar Rasulullah SAW sebagai Al-Amin. 13 tahun berdakwah. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun, tetapi hanya lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah SWT. Islam mendapat sambutan di Madinah. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah adalah bertujuan untuk mencari keredaan Allah SWT sambil mengembangkan agama Islam. Madinah adalah merupakan tempat yang paling sesuai kerana penduduknya lebih memahami tentang selok-belok agama, khususnya bagi kaum Yahudi. 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW telah berjaya membebaskan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Orang Islam telah memusnahkan semua berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah pada waktu tersebut, yang berjumlah sebanyak 360 jenis berhala yang diberi nama Lata, Uzza, Manat, Ya'usu dan Ya'uqu. Setelah itu, Islam semakin berkembang dan membangun dengan pesat di sekitar kota Mekah. Kesan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dapat Ustaz gariskan beberapa kesan sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah dari segi individu. Kesan kepada seorang itu dapat kita lihat daripada amalannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Berfikiran terbuka dan luas pandangan serta berani menegakkan kebenaran. Kesan beriman kepada Allah SWT terhadap masyarakat. Antaranya bebas daripada melakukan maksiat, menjauhi perkara yang boleh merosakkan keharmonian seperti mengumpat, memfitnah dan bermusuhan. Berfikiran positif terhadap masa depan umat Islam. Dan yang keempat, perpaduan umat dalam masyarakat semakin kukuh. Kesan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap negara. Dapat kita lihat kesan terhadap negara akan menjadi satu negara yang bertamadun berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah, serta memakmurkan dunia dengan tamadun Islam yang cemerlang. Di sini akan melahirkan satu pemimpin yang berwawasan untuk sebuah negara dan dapat membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran. Beriman kepada malaikat. Ini adalah merupakan poin yang kedua selepas daripada beriman kepada Allah SWT. Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang suci daripada dosa yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat Jibril telah menjadi perantaran Allah SWT menyampaikan wahyu kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rasul yang terakhir. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni pada ketika baginda berusia 40 tahun di Gua Hira. Bermula daripada peristiwa di Gua Hira lah baginda Rasulullah SAW mengenai Jibril alaihissalam secara dekat. Kita sebagai manusia wajib untuk beriman kepada malaikat. Hal ini jelas di dalam Al-Quran. Keistimewaan malaikat. Terdapat beberapa keistimewaan malaikat yang dapat kita kenali. Di antaranya adalah malaikat adalah satu makhluk yang unik yang dijadikan ataupun diciptakan oleh Allah SWT daripada cahaya. Kejadian malaikat adalah sangat berbeza jika dibandingkan dengan kejadian manusia, yang mana manusia diciptakan daripada tanah. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan dan diutuskan khas untuk mengawasi dan membantu orang yang beriman dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas umum bagi para malaikat.
Terdapat beberapa tugas bagi para malaikat. Di antaranya adalah yang pertama, mendoakan orang mukmin yang beribadah. Yang kedua, bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin. Yang keempat, menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memohon supaya diampuni dosa-dosa orang mukmin yang menuntut ilmu. Dan yang keenam, membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Malaikat dan tugas-tugasnya. Dapat kita ketahui sebelum ini berkenaan dengan malaikat dan juga tugas-tugasnya. Di antaranya adalah malaikat Jibril yang ditugaskan menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail diutuskan untuk menurunkan hujan ataupun rezeki kepada manusia. Malaikat Israfil ditugaskan bagi meniup sangkakala. Manakala malaikat Israel diutuskan untuk mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan juga malaikat Nakir ditugaskan sebagai penyoal di dalam kubur bagi orang yang sudah mati. Malaikat Raqib dan juga Atid yang ditugaskan untuk mencatat bagi amalan kebaikan dan juga amalan keburukan. Manakala malaikat Malik dan juga malaikat Ridwan ditugaskan bagi menjaga pintu neraka dan juga menjaga pintu syurga. Baik, insya-Allah itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Next class kita akan sambung bagi tajuk yang seterusnya, yakni beriman kepada Nabi dan juga Rasul.